Assalamualaikum. Hari ini 9 bulan Jun 2021. Hari ini kita nak potong ubi Dartmoor. Nanti gambar dia punya ibu dia saya masukkan dalam video nanti. Okey, jadi dulu pada Disember 2020 tak besar mana dia, cuma besar duit 10 sen, duit sekupang. Itu selepas 5 bulan hasil dia besar ni lah. Kenapa jadi macam ni? Sebab saya ada buang dia punya daun dia, 2 daun yang asal lah. Itu saya buang daun muda untuk masuk ke makmal. Nak cuba-cuba buat eksperimen lah. Dan lepas tu dia jadi merajuk. Sebabnya naik daun pula pun saya buang juga. Dan hasilnya ubi dia jadi semakin besar. Kalau dekat sini dia besar inilah. Okey, ada banyak cara nak tanam ubi ni. Macam-macam media pun orang pakai, macam-macam cara orang buat. Dan macam saya katakan, persis kejayaan tu sama, julat kejayaan tu just saja yang berbeza. Okey, macam saya sekarang saya nak gunakan adalah Sphagnum moss. Okey, Sphagnum moss ni dalam pasaran dia ada 2 jenis. Satu Taiwan made, satu lagi daripada Chile. Yang ni Sphagnum moss Chile. Okey, Sphagnum moss ni kita masukkan, rendamkan dulu. Okey, bagi dia kembang dengan, kat sini saya gunakan Super B1. Sebab apa? Yang ini guna alcohol base. Jadi dia lebih cepat untuk pembiakan akar lah. Ataupun boleh juga kalau ada baja subur boleh masukkan sekali lah. Maka kat sini saya hanya gunakan Super B1 saja. Jadi maknanya rendaman Sphagnum moss ini, Chile Sphagnum moss dengan B1. Okey, hari ni kita nak potong lah ubi DM ni. InsyaAllah akan berhasil lah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu. Okey, dekat sini yang ini saya tak potong. Okey, yang ini sebab saya nak tanam dia lagi. Boleh tanam juga sebab apa, dia dah naik pucuk ni. Tapi yang penting kita kena basuh dulu, buang dia punya getah. Kena banyak kali lah basuh dia. Lepas kita buang dia punya getah tu, kita keringkan dulu. Dengan saya di sini saya gunakan tisu dapur lah untuk keringkan dia punya getah. Kemudian apa yang perlu saya buat dekat sini, saya perah sedikit air ni daripada Sphagnum moss tadi, masukkan ke dalam bekas yang kita nak tanam lah. Okey, lebih kurang macam tu. Okey, lebih kurang macam ni. Dan selepas basuh tu, just letak dekat atas je. Tak perlu lagi untuk kita kabus dia. Tak perlu nak letak dekat atas dia. Letak dekat bawah sahaja. Dan kita tutup dengan penutup dia. Letak dekat shade lebih kurang 50%. InsyaAllah dalam tempoh 1 minggu atau 2 minggu kita akan tengok pembesaran dia. Bagi ubi yang ini, okey, ubi yang ni kita boleh cincang lah. Nak cincang bersama mana terpulang. Kalau ikutkan sini, kalau yang tak pakar ni, maknanya kita takut nak cincang kecil, mungkin kita boleh dapat dalam 20 atau 30. Kalau siapa yang dah biasa, dia boleh dapat mungkin sampai 80. Okey, ini proses untuk basuh ubi. Biasalah macam mana pun, yang pastikan dia dah hilang getah dia. Sebab getah ni akan menyebabkan dia busuk. Kalau siapa yang ada allergic dengan getah ni, lepas basuh ni gumurlah dengan asam jawa, dia akan hilang lah allergic gatal lah. Kita akan basuh sampai cuci, dan sekejap lagi kita tengok hasil dia macam mana. Okey, setelah potongan tadi saya kata kita basuh, lagi hilang getah dia. Okey, ini hasil dia daripada ubi yang besar tadi. Semua kita dapat keseluruhan dia adalah 88 termasuk yang inilah yang paling induk dia. Induk ni saya tak potong disebabkan dia ada tunas dia tu. Jadi semua ada 88. Jadi saya bahagikan kepada 4 bekas ni.
kita akan letak lebih kurang 11 pokok lah dalam ni. Satu pokok ni akan jadi 7 lah, yang lain semua 10, yang lain semuanya betul 87. Jadi satu pokok ni kurang, satu bahagian yang akan kurang. Okey, sebelum tu ada tips dia kenapa saya guna sphagnum moss ni. Sebab apa, kita nak kurangkan risiko jangkitan kulat. Sebab kalau kata guna, boleh macam-macam saya katakan. Boleh guna tanah campuran, kita boleh gunakan pasir, kita boleh gunakan perlite, kita boleh gunakan pumice dan macam-macam lagi. Dan kenapa moss ni selalunya antara yang terbaik lah untuk kita semaian anak benih. Sebab lagi satu dia untuk mengurangkan risiko jangkitan kulat lah. Sebab kalau dalam pasir ke dalam tanah atau dalam kokopit, kita tak tahu kehadiran mikroorganisma dalam tu. Itu kelebihan kita guna moss ni. Okey. Jadi kita akan letak macam ni sahaja. Okey. Kita tengok letak susun saja. Sebenarnya boleh potong kecil lagi lah, tapi saya tak potong kecil sangat lah, saya potong agak besar juga. Kalau nak potong kecil lagi pun boleh, cuma dia lagi lambat lah. Ni pun agak besar ni, boleh potong lagi 2 tu sebenarnya. Okey, dah siap tu, just tutup di sini macam ni, letak bawah teduhan 50% dan pastikan dia kejap supaya dia tak masuk udara, untuk cepatkan dia naik akar. Jadi kita letak dalam ni lebih kurang biasanya dalam 2 minggu biasanya dia akan naik akar lah, selalunya macam tu lah. Apapun kita akan tengok perkembangan seterusnya nanti dalam video yang akan datang.